Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bidang akhlak bertajuk tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Objektif untuk pelajaran kita pada kali ini, di akhir pelajaran nanti kamu akan mengetahui yang pertama, maksud tawaduk, yang kedua dalil nakli sifat tawaduk, yang ketiga sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan yang keempat, hikmah tawaduk. Baiklah, kita lihat dahulu apakah maksud tawaduk. Tawaduk ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Dalil nakli sifat tawaduk yang pertama daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Maksudnya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Riwayat Muslim. Seterusnya, dalil yang kedua daripada Iyad bin Hammar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Riwayat Muslim. Seterusnya kita lihat sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang pertama, tawaduk dalam pergaulan. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersifat lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Riwayat Bukhari. Oleh itu kita hendaklah mengasihi kanak-kanak. Okey, seterusnya yang kedua, tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri, melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair berkata, seorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, adakah Rasulullah SAW bekerja dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Riwayat Ahmad. Okey, seterusnya contoh yang ketiga, tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak suka, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Riwayat Muslim. Jadi kalau kita sedang menghadapi hidangan, maka kita janganlah mencela hidangan tersebut sekiranya kita tidak menyukainya. Okey, seterusnya dalam makanan juga kita dilarang melakukan pembaziran kerana perbuatan membazir dilarang dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat yang ke-27. Seterusnya kita lihat hikmah tawaduk. Yang pertama, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, hikmah yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur.
Dan yang kelima, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Oleh itu, kita hendaklah bersifat tawaduk dalam semua perkara dalam kehidupan kita. Jadi Ustazah sudahi pelajaran pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.